محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم علمني ما جهلت وهدنا عدواتك ولا ترسله وذكرني ما نسيت ذنبي رحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر ذكري ويسر الله kerjaanku wahlul 'uqdatam min lisani. Memohonlah pada simpul lidahku yafqahu qawli supaya faham kataku. Rabbi yassir wa la tu'assir wa hidayah tak mudah. Dan tak usah dipayah-payahkan wa tammin bil khair. Dan minta tamatkan kerjaan yang penuh terjadikan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qism salis min an-nazafah at-tanzif 'an al-fudulat adh-dhahirah. وهي نوعان أوساخ وأجزاء. النوع الأول الأوساخ والرطوبات المترشحة وهي 8. الأول ما يجتمع في شعر الرأس من الدرن والقمل والتنظيف عنه مستحب بالغسل والترجيل والتدهين إزالة للشعث. وكان صلى الله عليه وسلم يدهن الشعر ويرجله غبا ويأمر به. Bahagian yang ketiga daripada bersih, daripada kebersihan, ialah membersih daripada fadulat. Fadulat maknanya, kalau kita bermakna cara mudah, agak daki-daki lah. Asal makna fadulat ni bayan lebih. Bayan lebih daripada tubuh. Kita panggil daki. Hadirin sekalian, kita ni sebagai anak hamba sebut semua supaya para hadirin semua tidak berasa siabuk. Kita berdepan dengan kitab tasawuf. Ihya Ulumuddin ini dikira tasawuf. Tapi minggu lepas dan minggu ni sikit lagi kita berdepan dengan benda hak ia orang panggil fiqh. Fiqh wana tasawuf wana fiqh. Jadi yang sebut dah itunya iaitu Imam Ghazali itu yang punya kitab kita ni lain sikit dengan orang lain, iaitu dia campur sekali fiqh dengan tasawuf. Dia tak si karang kitab fiqh tak terlibat sikit abad dengan tasawuf, dia tak si lagi tu. Begitu juga seterusnya tasawuf semata-mata tak terlibat sikit abad dengan fiqh pun dia tak si juga. Tujuan besar dia ialah supaya kita orang Islam ni dalam sebenar gerak-geri kita libat kedua-dua perkara sekaligus atas perkara. Bila kita semayang, jangan semayang dari segi fiqh je. Bahkan campur sama tasawuf. Bila kita berjual beli, begitu juga jangan jual beli atas dasar fiqh je. Tak tahu sikit abu. Begitulah setelah kita mengatik kita semayang pun jangan libat tasawuf saja, tak ada libat fiqh kata. Jangan. Tasawuf kira batin, fiqh kira zahir. Nak zahir semata-mata tak terlibat dengan batin, tak boleh. Tidak lagu tu Islam. Begitu juga nak main batin terus menerus tak campur dengan zahir, tak boleh. Tidak lagu tu Islam. Jadi Ghazali mari buat kitab yang fiqh pada situ, tasawuf pada situ. Pada kitab, mula-mula kita belajar minggu lepas, ada tasawuf sikit. Iaitu masalah suci. Suci kalau kita belajar dari segi fiqh, dia wayak suci kita bertanya, komo, berapa setengah kita kan? Itu hak fiqh kerana basuh tangan, muka, ni hak biar zahir. Zahir ni urusan fiqh. Dia kontrol hak bagian fiqh. Tapi Imam Ghazali kita dia royak, dia kata hak mu dia ambil semayang, basuh muka, basuh kaki itu mu kena reti. Itu hak baru biar zahir. Dan zahir-zahir ni untuk orang pandai lah. Orang tengok muka mu cuci kelap, maka orang berasa comel kerana mu basuh dengan air. Orang tengok tangan mu cuci molek, orang senati tengok kerana mu basuh dengan air. Orang tengok kaki mu bersih molek, orang senati kerana kaki mu baru basuh dengan air. Tapi mu kena reti Tuhan ni hak tepat mu nak pergi orang hak tepat mu nak pergi adu, nak pergi baca, nak pergi gapo, nak pergi buayak gapo ni, Tuhan ni dia tidak tengok setiap muka jejak. Dia tengok tu rupah dalam hati ni. Oleh yang demikian, mu jangan berasa puas hati darinya sebab muka mu comel, kaki mu comel, kepala mu comel, tak mu berasa puas hati. Jangan, tak kena tadi. Mu kena puas hati setelah anggota zahir mu pun cuci dan anggota batin mu pun cuci. Barulah mu kena berasa puas hati.
Lagi batin mung tak tentu lagi cuci ke dok mai cuci luar aja. Tak kena kalau membuat apa hati dia. Boleh yang demikian diajar kita itu. Dia kata entah pada ambil Ismail ke apa kat. Istighfar lah. Mau istighfar, mau bertobat. Dan mau sebut hari itu istighfar ni astagfirullah. Bertobat ni hari itu kita melahirkan rasa kesal dan rasa besar di atas kesilapan-kesilapan yang telah kita buat. Bila kita buat sesat dan nak boleh sesat ni bukan boleh buat sesat ni. Dia kena kara mari banyak kara. Kara mari aku ni hidup lama dah muka dunia makan nikmat Tuhan, nyawa ni ni angin Tuhan, minum ni air nikmat Tuhan, gotu-gotu ni. Bak sudah dah aku bayar belaka padan dah dengan benda aku makan, aku pakai, aku hidup ni. Padan dah kalau kira nak bayar dah aku hak Tuhan ni. Aku duduk daging darah nasi aku makan semua sekali mari dia aku semuanya aku galau sikit-sikit kedon sikit-sikit tu boleh mari. Hakikatnya kemudahan asasi itu orang lain dipanggil mari Tuhan aku. Tak ada dia ni. Fikir buah tu pelaga tengok hak kita makan hak Tuhan, lepas tu hak kita bayar balik Tuhan. Lalu ibadat kau padan aku. Kira-kira tak padan. Bila kira tak padan, takkan nak sudah tak padan gitu. Kena biar padan. Pada bila aku nak tersating, nak tersautan ni bila? Bila tak nak pada umur kita, tengok pada mata kita dah mulai kelabu, telinga pun mulai berak, seni tulang pun mulai kiak dah sekarang. Tak lama dah gamak aku nak kubur gamaknya. Jadi alhamdulillah mujur juga Tuhan tidak ambil nyawa lagi aku. Mujur nyawa aku dah ada lagi, telinga aku dengar lagi macam itu. Itulah mulai agak-agak mari kita menyesal dan menyesal saja. Aku daripada sesuatu lah kita pun ikrar dengan dia astagfirullahalazim. Lepas tu Allah kata, bila timbul masalah kita, kalau timbul masalah kita dengan Tuhan, kita main astagfirullah cukuplah. Sesat, astagfirullah, dan kita akui tak mahu buat lala dah. Tapi kalau kita dengan orang, itu mah orang itu kata kita dengan orang, bergotu dengan orang, tak besar dengan astagfirullah. Lagi kita tidak besar dengan Tuhan dia. Situlah. Jadi kalau kita boleh buat, kalau kita boleh ambil Ismail 5 kali sehari untuk nak sembahyang. Bapa yang tak boleh istighfar tobat 5 kali sehari juga. Macam tu dia. Apa namanya, tak boleh pesan masalah 5 kali surat, kenapa? Kenapa waktu boleh, waktu ni tak boleh, kenapa? Dia orang bisa. Imam Ghazali kata, mu nak sembahyang ni, ibarat mu nak jumpa dengan raja. Mu nak sembahyang, ibarat mu nak jumpa dengan raja. Kalau mu nak jumpa raja, mu panggil raja, mari ke rumah, maka takkanlah mu kira nak kasih muka tangga je. Nak cak muka pintu je. Dalam rumah tu, ayat, tak labur, tak kawal, tak pun tak madu. Tak ada jadi gitu. Bukan kalau buat lagu ni lah boleh jadi kau lagi raja baru. Jadi dia kalau raja tengok luarnya hujung, apa ni muka tangga tak kesek, cak luar muka pintu pun tak lama, tapi dalam tengok Tommy kursi meja Tommy kau tegol cami, ai bakal raja senyum tak lah. Tapi kalau main luar Tommy dalam hujung busuk bangang, tak ada raja masuk bakal luka pun supah jadi tanah kau kata budak-budak dia jadi kecil. Begitulah keadaan kalau lelaki turut ni hudu, minta madu pada tobat, cincang mulut madu bala luar agak. Aku nasihat kamu lah kata tuan kita ni bawa lawak kerja belah tu ni. Hak lagu tu dia panggil al-i'tibar bil-taharah. Pelajaran yang mengenaliti semasa mu bersuci tubuh. Masa mu menyucikan tubuh, ini pelajaran mustahab. Hak lagu ni lah orang panggil tasawuf ni. Hak orang panggil tasawuf ni, benar-benar yang kita tulis hati orang. Kita wayak asmaya apa so, tapi kita tulis benar-benar dalam hati. Hak tu yang nyikit. Dia berat hati ni lah panggil tasawuf. Natik kau gapo tu hak muka lain tak pernah bayak sekali bila ada masa. Jadi lepas dah kita belajar hak tu dan bayak hak mandi, hak basuh, hak tayamum dia bayak. Malam ni pula naik satu lagi, iaitu lebih kurang juga masalah fiqh juga lah. Dan kita semalam pun kita belajar fiqh, malam ni pun dia pun fiqh pula. Pasal itulah hamba ni tak cakap nak cerita tu. Baik kata dia, malam ni kita bicara pendaki-daki ataupun peluh-peluh yang merucuk keluar daripada tubuh badan. Bila kita nak sembahyang ni, kena buat lagu mana? Molek lagu mana? Ada pun nak pakai gitu ataupun ada cara tertentu yang diajar oleh agama. Kata dia, al-awwalu ma yajtami'u fi sa'ri ar-ra'si min ad-darni wal qumman. Kau yang pertama ialah masalah yang berkumpul di rambut kepala kita, daki baik, buti baik. Kepada orang yang ada rambut panjang. Kamu ada rambut tu jenis panjang seperti sendon atau rambut jenis mana sekalipun, betulah sikit sebanyak terlibat dengan daki-daki rambut. Kamu ada daki ni jenis debu,
atau daki ni jenis tumor, gutu, gapo. Bila kita nak sembahyang, kata dia, nak lagu mana? Nak elok begitu ke atau nak lagu mana? Kata dia, fatanzifu anhu mustahabbu. Membersih rambut kita daripada barang-barang tak dik, daripada apa ni, daki rambut, gutu, komo, kelomomo, kau berapa panggil. Ini kata dia, membersihkan barang ni semua daripada rambut disunat. Cara mana basuhnya? Cara mana bersih? Dia rasli, dengan cara kita basuh dia. Wat-tarjidi, dengan cara kita sisir dia. Wat-tahdik, wat-tadhini, dengan cara kita berminyak dia. Izalatan lissa'asi anhu, dengan tujuan nak buang hok busuk-busuk, hok rambut kusuk, hok rambut gerbang-gersang, hok rambut tumbuh, hok panjang, gapa semua sekali tu, benda lagu ni mustahak. Bila kita basuh, hilang daki. Bila kita sisir, maka nampaklah betul mana panjang, hok betul panduk, hok betul mana panduk. Panjang, panduk semolek kan ni. Hok ni panjang, betul tu panduk, tu ni panjang. Kau lega rumah kita, hok tu jolo, hok ni tak siapa kau nyambut, molek kan begitu. Jadi kau tu jolo berlaku, kau tu siapa nyambut berlaku. Dia tu panjang panduk tu, bila kita sisir, nampaklah ekor panjang panduk. Jadi begini, ini hasil dari tujuan, sisir, wat-tabhing dan berminyak. Hok gerbang, dressing, hok pangkung, apa semua sekali bila berminyak tu, nampak juga berminyak. Jadi begini, ini barang sunnah. Izalkan lisas. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yudahhinu as-sara wa yurajjiluhu ghibban wa ya'muru bih. Jadi ya aku kata barang ni sunnah. Kerana kata dia Nabi sendiri ada buat lagu ni. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahhinu as-sara, bubuh minyak ke rambut dia, wa yurajjiluhu, sisir rambut dia, ghibban, jarang-jarang. Tidaklah kata bangun pagi selek mata caw sisir rambut, caw kebuh minyak, tak juga. Setengah jam duk main minyak, tak kena. Ghibban, jarang-jarang. Bila timbul masalah mustahak, Nabi kita sisir rambut, Nabi kita berminyak. Tidak merupakan barang mesti dibuat tiap-tiap pagi, sebagaimana sudah menjadi adat bagi setengah orang kita. Habis masanya pergi saja kau duk main rambut ni. Benda yang duk setara tu, sebagai sisir 4 kali, 10 kali sehari, setara tu je lah. Jadi dia ajar kita, sisir rambut sunat, buh minyak rambut sunat, apa namanya, buang daki-daki, gutu-gutu sunat. Tapi janganlah kapau duk pagi, pagi, hari, siang malam, tidak lagu tu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'muru bih, di samping Nabi sendiri sisir rambut, berminyak rambut, dan dia pun suruh juga umat dia buat begitu. Untuk orang belajar Arab, belajar nahwu sarah lah, bagi orang duk pondok usul Arab atau apa, yudahinu, kataan yang mana sebut ni, yudahinu. Kalau kita baca, kita boleh baca dua ni. Itu baca Arab, dia kena tahu itu. Yudahinu pun boleh kita baca, yadahinu pun boleh kita baca. Kalau yudahinu, maka fi'il dia, pecah fi'il dia, dahana, yudahinu. Kalau kita baca yadahinu, kita ambil daripada pecah iddahana, yadahinu. Dua makna ni, dua arti. Kita nak baca yudahinu, kau baca yadahinu kau di sini, orang pondok dia pun tahu kan ni. Kan daripada betul baca tu lah, maka betul pasal makna dia. Sini tak boleh kita baca yadahinu, kita kena baca yudahinu. Kerana bila kita baca yadahinu, maka fi'il itu dia panggil fi'il lazim. Bila fi'il itu fi'il lazim, maka kelimuh as-sa'ar belakang tak ada orang nak buat. Kelimuh as-sa'ar balik punggung pada yadahinu, tak ada orang nak takut. Kerana fi'il lazim dia tidak kandung pada maf'ul. Oleh yang demikian, oleh kerana as-sa'ar, kelimah sa'an, satu kelimah yang layak untuk dibuat maf'ul, maka mau tak mau kita kena baca dia ni bentuk muta'addi. Ada kakak-kakak pun tak faham, ada susah tak faham. Tapi untuk orang mengaji pondok sekolah Arab, mustahak barang-barang ini yang sebut jangan-jangan sekali. Jadi sini kita mesti baca yudah ini dalam bab muta'addi, berdasar pada perkataan yang lepas pada dia ni untuk dijadikan maf'ul. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yudahhil as-sa'ar, dan Nabi SAW ni selalu bubuh minyak di rambut dia, wa yurajjiluhu, dan sisir rambut dia, ghibban, jarang-jarang sekali-sekala, mana ghibban, sekali-sekala, wa ya'muru bih, kita Nabi kita ni suruh pula umat dia nya, orang yang ada rambut tu, apa namanya, sisir rambut, sikat rambut. Jadi artinya di samping itu kita faham juga lah Rasulullah ni mempunyai rambut, dan rambut dia yang mengikut hadis pada meringatnya, panjang tanduk rambut Nabi ni ada 3 jenis. Ada sejenisnya jejak tekak. Dia tahu
rambut panjang siapa ke jejak tekuk pun ada. Dia ada siapa di antara jejak tekuk, jejak bau. Nabi kita panjang tahu rambut siapa ke jejak bau pun ada. Dia ada siapa ke jejak sekat cuti telinga je, sama panjang dengan cuti telinga. Dia ada di sama panjang di tengah antara cuti telinga dengan jejak bau. Ada masa-masa dia guti maknanya gitu. Jadi bagi kita yang pada orang yang ada rambut dan boleh tak ada rambut, sama ada jejak sekat bau je, lebih pada tu tidak sunnah Rasulullah. Ataupun sikat gapo cuti telinga, ataupun duduk sama tengah. Sunnah dalam masa Rasulullah hidup, saat dia taruh rambut lebih lama daripada saat dia buang rambut. Jadi buang rambut pun ada, taruh rambut pun ada. Tapi masa buang rambut tu sekejap saja, dan banyak masa taruh rambut. Ini bagi benda-benda yang kalau kita nak tiru, kalau kita nak taruh rambut, taruh dasar pada Rasulullah taruh. Tidak kerana orang happy taruh, orang putih mari rambut panjang dah, ni sekali rambut panjang pula gue tidak dah. Kalau taruh lagu tu, boleh taruh rambut lah. Akhirat tu ada gear untuk kita cari kalau semakut dua ni tak boleh sama dia. Ambonya banyak betul rambut tak boleh panjang. Panjang sikit malah dia pening, bright, macam-macam fashion. Jadi hak demo ada pula taruh rambut tu, kalau pasal nak taruh silakan. So, kalau ya diminta kita madu sebelum daripada kita sembahyang. Itu masalah kebersihan rambut. Asani ma yajtami'u min al-wasaf fi ma'atif al-udhun. Kalau yang kedua lepas pada masalah rambut, tengok perkara yang beripung, daki-daki yang beripung. Wasaf maknanya daki. Perkara yang beripung iaitu daki-daki di dalam kelepeh telinga. Telinga kita ni masih jenis kelepeh. Kalau kita ni kurang jaga, dia berdaki. Berdaki yang dia dalam kelepeh-kelepeh telinga tu jangan duduk lock. Pas ketika semayang, jangan kata dia. Bila mu nak semayang, selain daripada uncap rambutmu, nak tengok ke apa ni kelepeh telinga, baik hak dalam, baik hak luar. Apa nama ni? Wal mashu yuzilu ma yadharu minhu. وما يجتمع في قعر سماخي أذنيه في قعر سماخي أذنيه فينبغي أن ينظف برفق عند الخروج من الحمام. Kata dia satu telingamu dengan air ni yuzilu ma yadharu minhu, boleh menghilangkan daki yang nampak balik luar. Wa ma yajtami'u, dan daki yang berkumpul fi qa'ri samakhai udhunai, di dalam qa'ri maknanya sebelah dalam dua lubang telinga. Artinya dia buat cara mu nak cuci, dia ni cara sapu telingamu dengan air. Nak basuh telinga dengan air boleh jadi masuk pas dalam lubang telinga. Itu memberatnya kesihatan kita pula. Kata dia ajar kepada kita supaya mensapu telingamu dengan air, sehingga siapa jangan ada daki-daki, baik pun mayazhar, baik pun hak luar, hak kelepeh luar ni, ataupun hak qa'ri simasai udhunai, hak sebelah lubang telinga dalam. Bahagian dalam lubang telinga tu pun mesti dibersih melalui sapu dengan air. Wa yanbaghi an yunazzifa bi rifqin 'inda al-khuruj min al-hammam. Sedialah dia kena bercuci dengan sebelah apa lemah-lemuk, dengan sebelah apa berhalus lah. Namanya dia ini kuat-kuat jangan. Kerana telinga ni anggota sensitif sangat. Cuci dia, basuh dia dengan berhalus waktu keluar daripada bilik mandi. Bila mu masuk bilik mandi tak nak keluar juga, cuci molek lah. Kerana kita tu air atas kepala ni, apa nama ni orang panggil sejak ada lucu dah. Tidak ada kemungkinan masuk air dalam telinga, tak ada dah. Jadi cuci molek. Jangan pergi semayang dengan keadaan daki itu masih duk bawah, duk tapik-tapik lagi di telinga, jangan. Kalau kita tengok gini kat para hadirin semua, terasa di kita bahawa Islam ni dia ajar habis kita. Sebenar benda yang dikira benda ni comel untuk manusia, dia ajar habis. Banyak arti kalau orang putih tak mari ajar kesihatan segi gigi, kesihatan tubuh, takut sakit, tak apa, dia rock dah kita dengan Islam. Dia mau dia sebutnya orang kampung kita hok tak masuk sekolah Melayu sikit abuk zaman itu tu. Orang kampung kita ni hok tak masuk sekolah sikit abuk. Tapi kau nak banding dengan orang hok tidak Islam, orang mana orang putih, orang mana hok tidak Islam ni, kalau sama-sama tanding dengan sama-sama tua dia ni, jauh lebih sikit orang lain. Kalau kita ni pernah di negeri orang putih, di negeri India, Jepun ni Hindu. Kata tengok tubuh Hindu hok tua-tua, hok orang panggil tidak Islam juga, punya kotornya, punya busuk.
Begitu juga lah agaknya baru tak jadi lagi ni orang putih. Tapi kalau kita tengok pada orang putih, hak tua-tua, hak belum pada dia gitu ngaji gitu baca itu menulis, dia mesti kotor. Tak ada sebab dia nak basuh jari, tak ada sebab nak basuh gas, tak ada sebab. Kita ni sama ada kita dia ngaji zaman orang putih, tak ada ngaji, tapi kita dia ajar semaya. Datuk guru kita balasah mana pun ajar, dia nak semaya kena ambil semaya, dia kena bercakna bawah kuku, dia kena bercakna betul-betul ni yang menyebabkan orang Melayu walau belah mana kapung, walau belah mana tak erti baca sekalipun, kita tidak jumpa orang yang pasal semata. Mulakan kalau jumpa juga 50 tahun tak mata kecil tak semaya. Kalau orang pasal jenis semaya, oh dia jaga kuku dia, gapo dia. Cuma so jawab kita Melayu tak terjaga gapo. Masalah gigi. Oh gigi so dia tahu lah kisah kopi rokok daun, kopi gapo tak tahu. Oh tu tak royak bersugi, terus dan dia komo gitu dia gini dia kurang. Pas mari spin dia mari sebab bakar dia kan. Habis gitu. Anda ni alhamdulillah lah sikit mulai lah pandai. Naik kuih kat bawah pandai bersugi, pandai gapo. Pina pun tak ada ni ganti rokok pula. Baik. الثالث ما يجتمع في داخل الأنف ويزيله بالاستنشاق والاستنثار. Yang ketiganya ialah daki-daki yang beripun dalam hidung. Hidung dalam hidung. Ki asap lito, ki asap kereta, ki debu di rumah kita, benda tu dia masuk semua. Tak ada debu apa. Kalau kita tidak cara kelibah hidung, maka banyak daki-daki terbawa-bawa waktu kita semaya. Walaupun luar tak nampak, tapi jalan ni memang ada debunya, asap pitanya, asap dapurnya, asap kereta dan benda ni. Jadi mau tak mau kata dia belum daripada munak semaya, mu kena cuci habis bagian itu. Cara mana cuci? Bilistinsyaqi walistinfari. Caranya, jolok air masuk ke hidung, lepas pada tu sel balik. Apa tu dah Islam ajak kita. Nak cuci hatta luar, hatta nampak mata pun, sifat kata munak oleh saya, kena cuci. Sekat-sekat boleh cuci, kena cuci. Jolok air masuk ke hidung, kita ambil air berdapat tanya, teruk ke hidung sikit, tak usah hisap masuk. Lepas tu, sel balik. InsyaAllah kata dia, ini cara lagu tu. Hidung orang Islam, khusus kita orang Melayu, cuci sama-sama. Masuk nyawa hak masuk lebih hidung kita, masuk ke dalam perut kita untuk nak menyedukkan darah kita pun, masuk udara yang bersih juga. الرابع ما يجتمع بالأسنان وطرف اللسان فيزيله السواك والمضمضة. Yang kelima, daki dan kekotoran yang duk gantung di gigi dan juga bigar-bigar lidah. Mu Nabi semaya, mu kena jaga rambut, dapat tadi, lingung, hidung dan gigi. Jangan di semaya ni keadaan gigi kotor, dengan keadaan gigi tahik, kita panggil keadaan gigi apa, jangan. Segala kekotoran yang ada di gigi, cuci. Cara mana cuci? Di gigi baik dan di lidah baik. Cucinya, fayuzilu suwak. Maka boleh menghilangkan daki gigi dengan daki lidah ni oleh sugi wal madmadatu dan komu. Kita komu pun jadi cuci dan kita sugi lebih lagi. Apa namanya cuci. Dan sugi ni pula, pertama kalau sugi gigi, kita disunat gonyuh letai. Dan disunat juga gonyuh kediri. Gonyuh kediri, gonyuh letai ni dalam luar campur dengan lidah sama. Lidah kita pun diminta lalu dengan sugi juga. Kerana lidah kita tu adalah masalah dengan lidah kita. Banyak tak sama. Barangnya bongok-bongok bengi-bengi kita gini. Mari apa panggil nasi kau gotu-buan ni kau. Nanti minta kita sugi juga pelalu di atas lidah tu. Dan pelalu juga di gigi dalam dan luar kita letai baik, diri baik. Kena sugi habis ni. Barulah layak untuk kita berdekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi yang selalu sebut, "Nazzufu asnanakum fa innaha," apa namanya ni? Hendaklah kamu bersihkan mulut kamu kerana mulut ini merupakan saluran Quran. Saluran Quran tu big. Quran hok duduk dalam hati kita. Qul Allah baik, qul ya baik, Tuhan baik hok duduk dalam hati ni. Kita jalan tu big ikut lidah. Tak gitu kan? Kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Belum pada tu big. Jadi mari daripada hati dulu. Kalau hati kita mengatuk, kalau hati kita gegap, tak boleh baca. Walaupun lidah segar-megar pun, dan hati mengatuk tak boleh. Kenapa? Itu menunjukkan belum pada tubik kot lidah tu dia ada daripada hati ni. Tak boleh kan?
Quran hok duduk di hati tu dia tubik kat mana tu? Tubik ke lidah. Jadi arti lidah ni selorang tempat Quran tubik. Nabi kata mungkin cuma lewat selorang tu. Supaya Quran itu tubik di tempat ya, di saluran ya, cuci balik. Jika bismillah sepatah, jika pehau sepatah pun Quran kalam Allah benar. Dan semalam kita baca bagaimana cermatnya diajar pada kita, bagaimana kita diajar supaya cermat dengan Quran. Bila kita hadas ada faham jamu Quran tak boleh, nak sebut Quran tak boleh, hatta kulit dia, kulit cabut Quran dia suku, kulit dia suku pun tak boleh lagi kita jamu kulit, asalkan apa kulit ni kulit Quran tak boleh lagi. Situ sekali lah bendanya dia kita arba. Jadi mulut kita tempat salah yang Quran tu bit enggak mustahak jugalah untuk dibersihkan. Dan mengharap dah itulah hak nisa mau sikitlah kita kapung kena jagalah masalah sugi. Dan sugi sama-sama ni tidak mesti kita beli kedai dan tidak mesti kita beli ubat gigi. Kita di kampung ada batang penduduk, kita ada manganyu hok ija-ija lagi. Batang penduduk ija-ija ni sangat-sangat berguna untuk dijadikan sugi. Kalau bagian lain pada orang dia tu halus, maka dia pula ada getah kloropel dia panggil lagi segi kesehatannya, dia boleh mengkejak gosi-gosi kita. Jadi kalau kita guna manganyu hok hidup lagi tu dan batas duduk kau berapa semua sekali tu, batas duduk kita dapat naik. Tapi pula dia tidak selabut dia sangat, dia gigi kita pun bersih, ekonomi kita pun ada. Contohnya kita nak cari batas duduk sama kadang-kadang payah juga apa yang dibunuh gitu gini tak kembali siapanya IC buat betul yang IC apa sebelah apa sebelah apa sebelah ni termasuk berarti berarti ni nak lagi bergerak daripada bulan lagi. Dia belajar lagi dalam amalan dalam bulan ini untuk dia dalam situ. Jadi bawa siapa ICC nak macam sebenarnya ICC nak buat pasal nak pasal benda sisi ada dikurai hasil tu mana kita boleh buat mesti. Ada ICC Allah bayan Allah sama ni pakai sudah pada sabr alidin wa ardiman. Nabi kata mana orang menolak diri daripada bayan subhat. Bayan Allah Allah Taala tak faham dia. Kalau mesti kalau menolak diri daripada bayan tu alisi ni jaga ubamu bersih apa ni mar'ah ni bersih haitan pun jadi bersih. Jangan lagi. Al-Khabis ma yajtami'u fil lifyati min al-wasafi wal kummali idza lam yata'aqqab. Ia mana baki yang berhitung dalam janggut iaitu kotak wasaf mana kata di bumbu wal kummal dan gusi-gusi kalau dia tidak membadi. Janggut kita orang Melayu ni bakal tak ada orang ni. Kok masalah kotak janggut ni tak ada. Kerana kita orang Melayu tu kotak negara-negara semua tu. Tidak berkembang itu. Kok janggut Allah kok bakal memang berkembang itu. Hari ini. Kerana janggut ini kalau tak jaga dia tak berdiri. Macam mana berdiri Melayu nak banyak lah. Mereka nak berdiri. Jadi setengah-setengah orang tu tak janggut rebak tu tak janggut. Kembar malam tu Allah ni mustahak. Dia lebih pada berdiri Melayu. Dia mesti atur dan sisi bumi. Sisi janggut berapa ni kita tak tahu sisi. Jangan tapi bagi Allah kok janggut rebak. Ada sisi masuk suami di sini. Dan para hadirin semua boleh dengar. Ketika sedih. Daripada biasa. Dalam banyak-banyak kasus yang disebut oleh biasa ialah Subhana man zayyana rijala bil-liha. Subhana man zayyana rijala bil-liha. Maha sucilah Allah yang menjadi orang jatuh ni janggut. Waktu janggut. Orang jatuh ni janggut tu janggut. Kalau dia suku janggut tu, dia tidak sedar dia terjatuh. Dia jadi sini tak berhati dia jatuh. Sini ada. Kalau dia sedar dia ada jatuh, janggut tu mustahak dibiarkan sama aku ni jatuh. Jadi hati-hati yang jatuh. Dan sesi Allah yang membuat orang jatuh janggut waktu ada janggut. Kita ni duk kata di sini. Dia nak jual bayar kisah masalah kisah dah. Kita tak boleh dia tu. Apa yang nak kata ni akhir sekali kita keluar dalam makan kata dia. Dia nak bagus. Apa itu? Kemudian janggut dia ada rati, ada kumur, ada buku, berapa bulan pada semuanya jadi tak rati baik-baik. Mustahabbu izah ذلك بالغسل والتسريح بالمسجد. Dan disunat buang kotor yang ada di janggut itu dengan cara basuh.
taslima lebih pada semayang. Wa tasrihi. Tasrih maknanya sisi lah. Sama ada sisi dengan sikap kita punya sisi ataupun sisi menjadi. Habis tak ada sangat, sisi dengan jari itu biar nampak benda janggut itu tidak belik sama-sama dia. Biar bersih namanya. Dia mesti dengan saya apa dengan apa ni sikap dengan sisi. Wa tarkus sya'si. Wa tarkus sya'si fil lihyati. إظهار لجهدهم وترك ذلك وترك يستحب إزالة ذلك بالغسل والتسريح بالمسح وترك الشعث في اللحية إظهارا وترك وتفعل إزالته ويستحب ترك الشعث في اللحية إظهارا للجهد بيسونا إلا buat buat gerbang. Kalau rambut kita panggil rambut hok bahasa gerbang lah. Kalau rambut dibilangnya gerbang, itu tak sunat. Sunatnya kita sisi. Begitu tak sunat-sunat orang itu dia lek. Tarku makna biar. Dan tinggal di sunat bilang apa namanya dibagasi dia janggut kerana nak tunjuk kasih. Ada juga setengah orang dia lek janggut dia ni obagasi tak tahu. Kenapa? Nak tunjuk zahid, nak tunjuk warok, nak tunjuk betul ke dunia. Saya janggut nampak nak janggut sangat, tak siapa nak janggut. Bubuh minyak dia janggut nampak nak janggut sangat, tak siapa aku. Saya rambut nampak nak muda sangat, tak siapa. Kata dia ni janggut lagi. Kalau nak janggut gerbang gasnya berdasarkan nak tunjuk ni zahid, jangan menghalak lagi. Kalau zahid warok ini bukan dik di gerbang gasnya janggut tu, dia dik tinggal lain itu dia. Mapuk zahid di muka dunia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mapuk warung pun dia, mapuk zahid pun dia, mapuk alim pun dia, mapuk wali pun dia. Duk Nabi dia kau sifat macam-macam. Kenapa Nabi kita lek rambut dia gerbang jasa, nak rambut dia gerbang jasa, nak tunjuk warung, nak tunjuk zahid, nak tunjuk isi ke dunia? Tak. Di hadis-hadis tadi, saya menunjukkan Nabi kita ni janggut balik sangat. Janggut dia cara rambut dia, cara dia menunjukkan siapa padahal dia ni habis warung, habis zahid, habis halim, habis gapo. Tapi dia ni. Jadi kalau ni nak tunjuk warok, nak rambut gerbang jasa, janggut gerbang jasa, asyik pandang ni WKM ni tidak WKM Islam tidak ada. Itu tidak ada lagi. Kata dia, ويستحب ترك الشعث إظهار في اللحية إظهار اللحية. Dia sunat dia apa dia sunat tinggal buat gerbang jasa janggut kerana nak tunjuk zahid. وقلة المبالاة بالنفس محظور وتركه وصولا بما هو أهم منه محظور. وقلة المبالاة بالنفس محظور. ده كل madu, kuliah diketahui dengan tubuh badan mahzur dilarang. Ada setengah di antara kita tak madu tubuh. Tak apa jamak tahu. Moga kita rasa tawaruk ni. Yang ni kita. Tengok ni. Ni tahu Razali. Razali terkenal lah Imam. Di seluruh dunia dikenal Imam. Hujjatul Islam. Hujjatul Islam. Dia Allah terkenal. Tapi percaya sebenarnya. Dia kata kalau ni saya tubuh. IT-nya membuat bagian yang lain. Islam mari ajar kita supaya kita cara kedua. Tubuh kena cara, batin kena cara. Dia cara sekaya je. Itu dekat ayat Islam. Itu dekat yang kita. Tubuh tak cara, para kali lebih kurang, saya berselai apalah, apa-apa itu. Itu tidak Islam. Jadi kalau Islam ajar kita, tubuh kita mesti kata budak-budak dan semak. Kita bersedar dengan semak janggut, dengan semak pakaian, dengan semak molek, semak dada kakak pahan. Kakak-kakak tak pahan. Itu saya muda siang. Kemah, kalau tanya kemah. Berjanggut dengan kemah molek. Sebenarnya kemah sebelah mana saya kemah? Kita berselimut. Kalau kita buat proses kemah, dia kemah juga. Tapi kalau kita pakai baju berselai-selai, berselai juga. Walaupun ada gotong, ada ucapan sekali itu. Jadi bayar ni kali yang di atas, tak ada. Orang India dia pakai sari berselebih. Tapi selebih dia, kalau selebih saya semak, dia semak juga. 15 semak berselebih, 15 selebih pun dia semak.
Wa qillatul mubalati bin nafsi mahzur. Kurang cara dan kurang peduli terhadap tubuh badan mahzurun bilanya. Tubuh badan mesti jaga. Wa tarkuhu syughlan bima huwa ahammu minhu mahbub. Dan kita biarkan dia kerana kita nak jaga bayar lebih penting, itu boleh jadi mahbub, boleh jadi disukai. Boleh jadi kita ya bimbang tapi kita duk mengadu pada pakaian, maka boleh jadi terjejah hati kita dengan Tuhan. Kalau nak kata terjejah dengan Tuhan, asal saya nak mana nak kata dia. Tetapi kalau kita tak mengadu pakaian nak sebab kerana nak tunjuk kita ni warak, kita tak jadi kita dia. Ada. Kalau kita tak mengadu pakaian, rambut kita tetap sisi, rambut kita tetap minyak, kerana nak tunjuk kita ni warak, nak tunjuk kita ni orang pengajian, tak betul tu. Tapi kalau mung tak sepak nak jaga pakaian, tak sepak nak jaga rambut ke berjanggut, kerana menyebut sibuk dengan barang lain, ya barang lain tu lebih penting lagi, tidak kata nak minyak-minyak, tak apa tu. Dia terserahlah pada keadaan kita lah. Sebab tu Tuhan kita ni kata, wa hadhihi ahwalun batinatun bainal 'abdi wa bainallah 'azza wa jalla. Pakai tak sebenarnya barang batin. Terserahlah pada hatimu dengan Tuhan. Ni yang makan sedih lagu ni miskin nak tunjuk mu warung pada orang, kau ni tak ada masa nak sisi, tak ada masa nak minyak, kerana sibuk dengan mengajar, sibuk dengan zikir, sibuk dengan syarah, sibuk dengan bertugas. Itu terserahlah pada mu dengan Tuhan. Sebenarnya aku boleh rasa cara luar. Kalau ni tak mengadu tubuh nak tunjuk mu warung, jangan. Tapi kalau ni berselebih, kita tak ada masa, aku boleh rasa terserahlah pada mu. وهذه أحوال باطنة بين العبد وبين الله عز وجل. Barang lagu minta dia lah hak ihwa batin, ia terserahlah padamu sebagai seorang hamba dan pada Allah Subhanahu wa taala. Aku royak zahirah, aku itu aku tak nak tahu. Wan naqidu basirun wa talbisu ghair ra'ijin alaihi biha. Kata dia wan naqidu basirun. Orang yang naqid, apa makna naqid ni? Orang yang duk titi mah, duk titi mah. Gamai hari itu titi ni tidak titi kita. Titi mah dinar dirham. Kebetulan ni sebab mah ni ada mah titi, ada mah tenaga, ada mah aku perik gapo. Maka orang gamai hari itu ada kedai kos. Kerja dia jom titi daripada titi dia tahu limah nasi dan hak limah satu. Orang hak duk titi ni dia panggil naqid. Naqid. Hak duk biasa titi. Baik. Sebagaimana hak duk biasa titi ni, hak apa dari segi titi mah ni ada hak duk biasa kos, nah. Begitu juga hati perut kita. Ada juga hak duk biasa. Dan hak duk biasa ni Tuhan. Dan Tuhan tu diberi nama An-Naqid oleh istilah orang tasawuf. Orang tasawuf kata Tuhan itu hati perut ni. Dia boleh tipu saya hati perut orang. Tipu. Ikhlasnya aku ke pada tinggi kita tahu aku hati tu amba hati tu adik kakak hok pakam selebih so dia tahu tu cara mana hok pakam semak hok janggut semak balik so dia tahu hok janggut selebih so dia tahu hati tu cara mana salah. Wattalbisu ghairu ra'ijin alaih. Dan nak kata-kata nak melabui tak laku dengan Tuhan kita. Kita nak buat lalak Tuhan. Kitanya bahasa Persia nak menunjuk warung. Kitanya bahasa Persia nak menunjuk zahid. Kitanya bahasa Persia nak menunjuk ahli akhirat. Maka kita tunjuk kain tak madu belah mana, harta benda tak cari belah mana. Tapi kata dia mu nak tunjuk tu hati mung tu ada hak dia titi. Kalau aku tak ada titi pun ada hak dia titi. Kalau begitu Tuhan tak kata dia tak akan ke dia. Tak akan. Itu mana kata dia wa talbisu ghairu ra'ijin 'alaihi bihal. Nak kata Tuhan, mungnya nak tunjuk kat orang tapi hakikat nak ayat Tuhan bahawa mungnya tak best Tuhan nak kalau kau tu badan ni sangat sibuk dengan ni. Itu kata dia katalah bukan tapi Tuhan tak masa kata dia pandanglah dia tinggi. Halah kesyurga kau halah ni aku. Jadi aku nak ayat sekali tu semua tadi. Kita di sebelah sini ada atau tak ada orang-orang bahasa dunia ni Allah Allah. Tapi para hadirin semua kalau ada takut lama duduk di negeri balik sana. Duduk di Mesir lama, duduk di Mekah di Nuh lama, duduk di Iraq, duduk negeri-negeri Arab lah. Di negeri-negeri yang ilmu di banyak. Ketika tu
orang akan ambil kesempatan ni. Ada orang tertentu yang sanggup di tengah panas berjajar, mulut ni urun galak. Kenapa? Dia kata majlis ini orang yang suka sampah Tuhan, orang kenal Tuhan, tak tahu kepari, tak tahu pani, sejuk, panas. Abang raja jumpa orang lagi majlis di sana. Dia duduk tengah panas muka pintu masjid tu, kita kata dia hilang akal. Tak bagi babi berapa tu. Tak, dia kata ni orang majlis dulu. Orang siapa alik hanya, orang duduk hanya. Di sana dia gamuk tak? Orang alat akhirat tubuh duduk dia, hati perut di akhirat dia. Maka mari lalak urun mulut pun tak apa. Mari tari, senar tubuh dia, gali tubuh pun tak apa. Kerana hati perut duduk dia hanya. Bila kita kaji dalam kitab Islam, dia tak angkat dia. Bapak tu tak ada. Nak cari orang lebih halim sama muka dunia lebih Nabi Muhammad, tak ada. Nak cari orang lebih wali sama muka dunia lebih pada Nabi Muhammad, tak ada. Nak cari orang lebih zahid, orang lebih taqwa lebih Nabi Muhammad, tak ada. Ana a'lamukum billah wa atqakum billah. Inna a'lamakum billah wa atqakum ana. Orang yang lebih halim dalam agama-agama, dia lebih taqwa dalam agama-agama ni aku lagi. Lah mana mu tengok aku, maka mu tengok aku. Setara mana pakaian aku, setara mana makanan aku, setara mana kerja buat aku, berapa aku, mu tengok. Kalau cari yang alim lebih pada aku, tak ada. Nak cari lebih warak pada aku, tak ada. Nak cari lebih takwa pada aku, tak ada. Kalau ada lagi, tak rasa dia mengucap asyhadu anna Muhammad lah, asyhadu anna wati lah, salih, asyhadu anna salih, sebut nama dia tu, nama kata tu dia lebih halim pada aku, tak. Jadi, Nabi Muhammad sendiri bila kita baca sejarah dia, tak ada hubungan. Kalau masa tak mada tubuh, kalau tak mada ke orang, tak mada ke bedah pun, tak ada. Tubuh badan dia dijaga bersih. Dia dengan isteri dia dijaga molek. Dia dengan rumah tangga dia dijaga molek. Dia dengan masyarakat jaga molek. Semaya dan dia, kiari, malam, sedekah lah berapa tu. Ada belakang balik senarai kita ada. Maka tak payah kita tiru dia, tiru lagi. As-sadisu, wasakhul barajin. Yang keenamnya kekotoran yang keenam yang perlu kita jaga juga ialah kekotoran di barajin. Barajin ni wahya ma'asifu tuhuril anam. Iaitu tepat belipat sebelah atas anak jari. Sebelah kurva jari. Jari itu ada balik jalan kan. Perut jari kita panggil, dia ada ke kurva jari. Kalau balik ke kurva jari ni ada lipatan tu, seni-seni dia. Seni-seni ni memanglah kalau kita tak madu kan, dia beripung segala perkotaan lah. Kalau kita jamuh barang, jamuh bola, jamuh sayur, jamuh berapa pas cedung lagi, berapa lagi, maka kita tak mari basuh tangan kita, maka dia mesti timbul perkotaan busuk dan nampak peti. Jadi bagaimana? Bila kita nak sembahyang, kita diminta cuci habis segala perkotaan yang ada. 5 kali sembahyang sehari, 5 kali sehari sembahyang, 5 kali kita basuh. Tak nak udus tak nak kotor setara mana dalam Islam ni. Itu jadi. Kanatil Arab. Tuan kita ni cerita sejarah. Kanatil Arabu la tu'tiru ghasla zalika litarkiha ghasla al-yadi aqib at-ta'am. Kata dia orang Arab gamai hari tu. Orang Arab gamai belum pada Islam ni mari. Dia tidak basuh banyak tangan dia. Dia basuh juga tangan, tapi tidak begitu acak kali basuh. Boleh jadi kerana air kurang. Dia nak basuh muka air tak ada. Boleh jadi begitu. Dan boleh jadi juga kerana pesel pemotor. Kerana nak basuh kat berapa, menggodok jaman, basuh jaman. Hari ni, jika tidak salah tak 30 tahun. Semaya bel, tak berhenti dah salah, tidak tahu, cuci semara tidak tahu. Kerana agama tidak wayak. Setahun ni, cuci tak dah. Dah kuasa dia, tak dia ni. Jadi boleh hal demikian, Arab, sebelum daripada Islam, dia tidak banyak sangat basuh jari. Kita orang basuh hari-hari ni, kita letih cuci ni, studi, kotor, studi, letih, agama, tak dia. Litarkiha ghasla al-yadi aqib at-ta'am. Kerana orang Arab dia tidak basuh tangan lepas ada dia makan. Lepas pada dia makan, dia tidak gaduh basuh tangan. Sesudah makan tak kemugis. Yang pertama, bagaimana nama sebut tadi, kisah kali air ni kurang. Yang keduanya Arab ni, negeri dia kadang kasih. Rezeki ni kurang, makan minum kurang. Jadi bila orang tu boleh makan, maka dia nak tunjuk bahawa dia ni boleh makan. Dari sana tanya aku ni kuat. Tak ada juga sekali gitu kan. Setengah tu siapa kau periksa, dia sengalah beli lemuk kedai. Dia sengalah beli lemuk, orang tak boleh makan lemuk.
Dia sebenarnya beli stok di rumah. Kalau tak ada pasal-pasal dia pergi perangat lembut, dia dicari balik, sapu mulut. Sapu mulut, sapu janggut. Nak suruh kata dia ni makan, itu berapa, minyak sapi. Minyak sapi. Nak kok belum tak belum minyak sapi, nak belum minyak. Ilmu lah. Jadi begini. Tapi tak apalah asal belum. Jadi dia sengaja nak suruh belum. Nak suruh nampak belum jari-jari dulu. Tapi dia belum minyak. Nak debungga tu, debungga ni. Dia dia nak suruh dia ni orang panggil murah rezeki. Ada juga orang bahasa orang panggil nak janggut, itu tak ada. Kau nak buat ni? Pakai rek lah. Jawab ni. Tengok orang tu pakai mah. Orang ni pakai mah. Kita pakai mah juga. Itu tak ada. Kau nak buat ni? Kau tidak ngetek dah. Celit lah orang. Buat semangat celit kan mah. Jadi tu duduknya tu falsafah orang yang tak pernah diri. Hampir kira ni. Orang tu makan minyak sapi, orang ni makan minyak sapi. Ya aku tak ada fikir. Kau nak buat ni? Habis lemuk. Lemuk ni. Jadi araknya ada buah ni. Dalam banyak-banyak buah setengah dalam ni. Kok bisa dalam. Jadi dia sengelai lok mulut dia belum ni, tangan dia belum ni. Lepas tu dia belum ni. Tak jamah. Kau tu jamah ni. Dia mula berjaki. Mari ke sini. Larang. Bawa lewat kerja ni. Nak semaya. Mencuci molek. Muka, tangan, mulut. Kata semasa ni. Kata dia. Faytami'u fi tilkal ghudum. Maka dengan sebab dia tak basuh tangan. Maka berhitunglah daki-daki. Dia ghudum. Ghudum maknanya jari jemari. Di jari-jari jemari. Cabang-cabang ni. Maka dengan sendiri. Berhitung daki-daki. Fa'amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam biraslil barajin. Nabi mari ajar bersihan pada umat dia. Dan satu daripada benda dia ajar ni adalah supaya kita orang Islam kena basuh biasa barajin. Barajin maknanya tak bersini-sini. As-sabi' tawzifur rawajib. Yang tujuhnya bila kita nak semayang, kita juga diminta bersihkan rawajib. Rawajib ni apa dia sikit lagi. Amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-araba bitanzifiha wa hiya ru'usul anamil wa ma tahta al-azfar min al-wasf. Rawajib maknanya ujung jari. Kalau tadi seni jari. Kalau ni ujung jari. Kalau seni itu seni dah kena cuci juga dan ujung jari. Ujung jari ni artinya kuku dan daki-daki kuku. Kuku kena bersih. Caranya kerak. Daki bawah jari kena bersih. Caranya kita korek, kita mendapatkan itu tanah kita. Yang pentingnya bila nak semaya, jari ni kena bersih molek. Dia daripada kuku, sapak jari, daki-daki di bawah kuku, sapak segala sendi-sendi, berapa sentulan semalam, berapa mesti cuci molek, barulah nasabah kita letak tangan Allahu Akbar, yang keadaan yang bersih. Macam ni. Amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-araba bitansifiha. Nabi perintah pada orang Arab. Perintah pada Arab. Supaya kita kau Melayu lah. Benda membersihkan dia bersih rawajib. Apa benda rawajib? Wahya ru'usul anamil, iaitu kepala-kepala anak jari, wa ma tahtal alfar, dan juga daki-daki yang terdapat di bawah pada kuku minal wasaf. Liannaha kanat la yahduruha al-miqrad fi kulli waqtin fatajtami'u fiha awsafun. Kerana bahawasanya kuku-kuku ini ataupun kerana bahawasa Arab tidak hadir, maknanya tidak terdapatkan miqrad. Miqrad maknanya guntingan kuku, alat untuk kerak kuku ni fi kulli waktu, di setiap waktu. Kuku kita tak nak kerak hari-hari. Jadi bagaimana? Kita orang rasa kejap, bangun pagi celak mata duk mikir dah mana nak boleh besi dah, mana dah tu ni. Kadang-kadang kita bangun pagi gil. Jadi bagaimana? Kuku tak madu dah. Jadi kalau kuku panjang pas di bawah kuku tu laki pula dah, tak kena banyak lagi nak pergi sembahyang, keadaan lagi tu. Awal yang mikir terpaksa kena keluar perintah khas daripada Islam, bahawa Islam perintah pada kita, pada wahai umat, supaya belum pada semaya cuba nak tengok oleh kuku panjang ke pendek. Kalau kuku panjang, kuat. Kalau bawah kuku tu ada daki-daki, kuat. Itu dia betul. Jadi kalau kita semaya tutup kena perintah, maka kerak kuku, daki-daki pun kita kira kuat itu. As-samin ad-daran الذي يجتمع على جميع البدن برصف العرق وغبار الطريق وذلك يزيد الحمام. Kata dia tahu yang kelapa ialah daki-daki yang berhimpun di seluruh tubuh. Bila tu nak menyalak dah. Mula-mula rambut, lepas turun ke bayi rapon telinga, bayi lebai hidung, lepas mulut, lepas turun ke jari-jari kuku-kuku, lepas juga sebanyak mana kekotoran yang ada di tubuh dengan sebab tu berpeluh, dengan sebab dihilak oleh debu, pun kini tak cuci juga.
Jadi kalau 5 kali sehari kita diminta sembahyang dan 5 kali sehari kita nak tubuh kita, orang Islam ni tak ada hak penyakit, tak ada hak bau busuk, tak ada hak bau kohong, tak ada hak bau apa, tak ada. Kerana tiap kali nak sembahyang kita diminta silat tubuh kita. Sebanyak-banyak hak kotor diminta buang semestinya. Wa dzalika yuziluhu al-hammam. Dan kekotoran yang terdapat di seluruh tubuh ni dapat dihilangkan oleh hammam. Hammam ni tempat kita tak ada. Hammam maknanya bilik mandi lah kita panggil. Bilik mandi yang sengaja dibuat bilik mandi di perangai air panas, kita pergi mandi sana bayar pada orang itu. Ini khusus gitu. Kalau kita mandi sini memanglah cuci sungguh lah. Kerana pertamanya air panas. Yang kedua, dia siap abdi dengan segala sabun, kau berapa semua. Kalau sakut dia kesucian tubuh, dia siap abdi lecih. Ya, itulah siap raya. Tak, kita ni tak ada. Kita ni gitu-gitu. Kamu di hotel besar-besar pun, sahabat kata ada. Bilik mandi wak dia dengan wak berapa semua. Tu banyak tahu dan juga. Wak lah dia retina, dia gosok lah, berapa semua sekali tu. Itu bukan mandi, dan enggak lain lah tu. Tapi di negeri Arab, di negeri India, apa semua sekali, di negeri yang udaranya sejuk panas, memang dibuat khas bilik mandi yang bersiap dengan air panas, dengan sabun dan apa. Kita pergi bayar sayar roya, duduk sana mandi, apa semua sekali, panas apa. Itu apa ni, hammam. Kata dia, untuk nak membersihkan tubuh keseluruhannya, pergilah ke bilik mandi. Dia bilik namanya hammam. Dan hak depan kita ni ada berhammam, cara-cara masuk bilik hammam. InsyaAllah kita cukup. Sallallahu alaihi wasallam.